من ذا الذي يشفع عنده ولا بد يعلم وسع كرسيه السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى خصوصا روح الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله الباري وقدس الله سره، ثم إلى خصوصا روح العالم العلامة الشيخ فهمي ابن زمزم الندوي المالكي رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، ثم إلى خصوصا روح العالم العلامة شيخي وشيخنا أبو يابا بخير الأنوار ابن الشافعي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah diberi keizinan dapat kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu ketika ini. Moga-moga amal-amal yang kita lakukan ini diterima sekaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat jadi bantuan, bekalan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah malam ni kita sambung balik pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Sambung daripada pengajian kita yang lalu, muka surat apa ingat? 2 bulan tak berjumpa, muka 41. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Kata muallif rahimahullahu ta'ala, hakikat amudiyah ke makna tawakul. Nasihat ke-19. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata muallif, nasihat ke-19 daripada beberapa nasihat. Apa nasihat yang ke-19 ni? Makna tawakul. Kalau bahasa Arab tawakul, tapi kita baca dengan tawakal. Pasal apa? Pasal telah dimelayukan bahasa ni. Kalau dalam bahasa Melayu menyerah, makna dalam bahasa Melayu bergantung ataupun menyerah. Tapi kita sendiri pun dah guna tawakal. Kalau dalam bahasa Arab tawakul, tawakul. Tapi tak apalah, baca dengan tawakal pun tak apa. Ikut lazim bahasa kita, bahasa Arab yang telah dimelayukan. Jadi dalam nasihat ke-19 ni kita nak mengaji tentang makna pengertian tawakal. Makna ni apa? Ma'uniya 'alil lafz, barang yang dikendaki daripada lafaz, yang ni lafaz tawakal tu. Lafaz tawakal tu apa yang kita dapat fahami daripada lafaz tawakal tu? Kerana hati kita bersifat dengan tawakal ni, hukum dia wajib, fardu ain, wajib atas individu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan dia, bukan benda sunat. Jadi apa tu tawakul ataupun tawakal, kita kena tahu makna dia, barulah kita boleh jadi orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal ni iaitu orang yang hati dia sihat. Orang yang bertawakal ni kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu orang yang berani. Dia tak akan jadi penakut. Kalau seseorang tu tidak ada sifat tawakal, dia akan jadi takut. Takut dalam urusan rezeki dia, takut dalam urusan keselamatan dia, takut dalam urusan apa jua bersangkut tentang urusan di hadapan dia. Contohnya kalaulah mak kepada adik-adik ataupun penjaga kepada adik-adik sekalian tak tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, tak mai mengaji ni. Pasal apa? Nanti ni nak kerja apa nak buat, takkan Quran ni boleh bagi makan. Dia jadi lagu tu. Tetapi kalaulah hati kita bertawakal dengan Allah, kita bergantung dengan Allah dalam urusan kehidupan kita, maka kita akan jadi orang yang berani, akan jadi manusia yang sebenar, akan jadi orang yang sebenar. Kerana haiwan sendiri pun dia bergantung dengan Allah. Sedangkan manusia tak bergantung dengan Allah, maka manusia tu penakut dan dia tak akan boleh hidup di atas muka bumi ini. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, wahai anakku yang tercinta, engkau di sini kena kepada anak murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Yakni engkau telah bertanya kepada aku tentang sifat tawakal ataupun makna tawakal. Apa tu makna tawakal? Memahami makna tawakal yang sebenar dapat membawa kita mengerti tawakal dan juga beramal dengan sifat tawakal. Sebelum kita nak beramal dengan sesuatu sifat ataupun sesuatu perkara, terlebih dahululah kita mengetahui makna perkara tersebut. Barulah kita boleh jadi ataupun beramal dengan sesuatu perkara. Kalaulah kita tak faham makna tawakal, kita hanya tahu sebut, macam mana kita nak jadi orang yang bertawakal? Kemudian apabila kita memahami makna tawakal, kita kena tahu pula cara nak bertawakal, baru boleh bertawakal. Kata muallif rahimahullah ta'ala, maka makna tawakal itu bahawa engkau memantapkan i'tiqadmu. I'tiqad ni pegangan ataupun kepercayaan di dalam hati kita. Kita memantapkan, mengukuhkan pegangan hati kita dengan janji-janji Allah.
kita mantapkan, kita ikat biar kemah dalam hati kita dengan apa? Dengan janji-janji Allah. Apa janji Allah? Allah Ta'ala menjamin setiap daripada makhluk dia rezeki untuk hidup. Allah Ta'ala jamin setiap apa yang kita usahakan daripada jalan kebaikan, dengan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong. Allah Ta'ala berjanji kepada setiap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada sebarang kesusahan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudahkan urusan rezeki dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan-urusan orang yang menjunjung titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Banyak lagi lah janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita apabila kita melakukan kebaikan. Sama ada kita tu nak dapat manfaat ataupun faedah duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi. No? Yang tu. Dan juga kita kena faham pasal apa kita kena memantapkan kepercayaan kita, keimanan kita, i'tiqad kita kepada janji Allah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyalahi janji sebagaimana makhluk-makhluk ni. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyalahi mi'ad, janji. Yang janji-janji baik. Allah Ta'ala tak akan menyalahi. Kalau kita beribadat, kita jadi orang baik, orang yang soleh, Tuhan janji nak masukkan kita ke dalam syurga, nescaya Tuhan akan tunaikan janji itu. Ada pun janji jahat, yang tu tak. Kalau seseorang tu buat kejahatan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala nak masukkan ke dalam api neraka. Bolehkah Allah Ta'ala langgar janji tersebut? Boleh. Boleh. Allah Ta'ala langgar janji tersebut, boleh, dengan makna Allah Ta'ala ampunkan dosa tersebut dan masukkan dia ke dalam syurga. Itu janji jahat. Jadi step yang pertama nak bertawakal, kena pegang, kena mengaku dalam hati kita, kena percaya setiap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan akan tunaikan. Apabila kita dalam beberapa situasi kita menghadapi masalah di dalam hati kita tentang sesuatu urusan di masa hadapan ataupun urusan yang lagi akan datang. Contohnya kita berusaha dengan sesuatu perniagaan ataupun kita berusaha dengan sesuatu urusan kerja dan sebagainya. Nak mendapatkan hasil seperti mana yang kita kehendaki itu kita tak tahu. Maka kepada siapa yang kita nak letakkan keyakinan, kita nak letakkan pengharapan, kita nak letakkan kejayaan, maka hati kita kena 100% bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang akan menyelesaikan segala kehendak-kehendak kita, dan Tuhan yang akan memenuhi segala hasrat-hasrat kita. Yang berkuasa untuk menunaikan segala hasrat kita, segala keinginan kita hanya Allah. Lain pada Allah mana ada dah. Yang kita dapat hari-hari ini daripada benda-benda yang baik, daripada faedah-faedah dunia, semuanya daripada pemberian Allah. Yang tak dapat kat kita sehingga hari ini, sama ada daripada perkara-perkara yang kita inginkan ataupun perkara-perkara yang kita amat-amat menginginkan, semuanya benda tak dapat tu pasal Tuhan tak bagi. Yang tu saja. Jadi kita kena i'tiqad, kena penuhkan hati kita, mantapkan keyakinan hati kita dengan janji Allah Ta'ala. Baik. Macam mana yang kata memantapkan pegangan hati kita dengan janji Allah, iaitu engkau mengiktikadkan. Kita pegang dalam hati kita, kita percaya dalam hati kita bahwasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu, segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi kita itu pasti akan sampai kepadamu. Pasti akan sampai.
Apa yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala susun kepada kita, benda tu mesti sampai. Kemudian dalam kita berusaha untuk mencapai apa yang kita hajati itu, mestilah kita lakukan sebab-sebab. Contohnya, pelajar sekalian berusaha untuk menghafal Quran. Berusaha untuk habiskan hafalan Quran. Maka mestilah diusahakan dengan usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh, mematuhi segala syarat-syarat asbab dia. Kena beradab dengan guru, kena berusaha menghafal, kena perbetulkan diat dan sebagainya. Kemudian nak terhasil apa yang kita usahakan itu, pasti kita akan dapat sekiranya benda itu ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pegang pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Sepenuhnya. Apa maksud sepenuhnya? Yang tidak ada satu kuasa yang lain yang mampu memberi apa yang kita inginkan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati duk bergantung ke Allah, kita makrifah dengan sifat-sifat Allah. Kenal sifat-sifat Allah. Salah satunya Allah Ta'ala ni berkuasa menjadikan apa yang kita hajati. Allah Ta'ala berkuasa menunaikan apa yang kita ingini. Duduk di dalam kekuasaan Allah, mudah saja bagi Allah untuk memberi apa yang kita inginkan. Maka hati kita tu akan merasa segar dengan sangkaan-sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana memang pun Tuhan mampu bagi apa yang kita hajati. Adakah orang lain boleh bagi apa yang kita hajati? Keuntungan dalam perniagaan kita, keharmonian dalam rumah tangga kita, ataupun kebaikan dalam kehidupan kita? Mana ada? Tak ada. Bos kita tak boleh bagi, gaji kita tak boleh bagi, harta kita tak boleh nak bagi, semua tu. Yang hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantunglah hati kita kepada Allah. Tidak boleh tidak, mesti dapat. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalang daripadamu untuk tak bagi benda tu dapat kat kita. Kita kena yakin dalam hati kita, kalaulah seluruh makhluk menghalang untuk sesuatu perkara tu sampai kepada kita, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan benda tu sampai kepada kita, ataupun jadi hak milik kita, ataupun kita dapat, mesti benda tu dapat. Tak ada siapa boleh halang. Jadi apabila hati kita percaya dengan benda ni, maka akan dipengaruhi atau akan dikuasai hati kita tu dengan ketenangan, dengan keyakinan. Benda yang akan dapat kat kita tu benda yang baik. Karena sekiranya benda tu tak dapat kat kita, juga adalah yang terbaik untuk kita. Jadi masalahnya apabila tidak ada tawakal di dalam hati, kita nak sesuatu benda tanpa ada pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyesakkan hati kita berfikir perkara yang bukan di dalam kekuasaan kita. Apa benda yang bukan di dalam kekuasaan kita, di dalam kemampuan kita? Semua benda. Semua benda bukan di dalam kekuasaan kita. Contohnya daripada BTSO nak sampai sini, bukan di dalam kekuasaan saya. Sampai juga alhamdulillah. Sagi pula nak balik ke BTSO Ceras, bukan dalam kekuasaan saya. Ataupun adalah malam-malam ni nak pelahap apa-apa tengah jalan lagi, benda-benda sedap kan, bukan dalam kekuasaan saya. Kita nak berhenti tang mana, kita nak tunai hajat kita, semua tu bukan dalam kekuasaan kita. Semua tu dalam kekuasaan Allah. Semua tu di dalam takluk ataupun di dalam tugas-tugas sifat berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menyadari perkara tersebut, maka kalaulah hati kita masih belum bergantung dengan Tuhan, masih belum tawakal kepada Allah, masih belum menyadari bahawasanya sekiranya sesuatu tu ada di dalam takdir Allah, seluruh makhluk tak mampu nak menghalangnya, maka kita akan dipengaruhi oleh tak puas hati, kita akan dipengaruhi oleh kemurungan, kesedihan dan susah hati, bersabut perut, orang panggil, semuanya akan berlaku kepada kita. Sebab tu dalam kita nak berusaha berikhtiar,
perlunya hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita serahkan urusan tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah serentak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tu beribadat kepada Allah. Tubuh badan kita buat seperti mana yang Allah Taala perintah, iaitu berusaha dan berikhtiar. Hati kita bergantung, bertawakal kepada Allah. Jadi urusan yang kita buat tu tidak ada sikit pun sia-sia. Urusan yang kita buat tu walaupun daripada perkara dunia, maka dikira seseorang tu beribadat kepada Allah. Pasal apa? Pasal hati dia duk bergantung dengan Tuhan. Hati dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati dia berharap kepada Allah, hati dia baik sangka kepada Allah. Masalahnya apabila kita melakukan sesuatu daripada urusan, terutamanya urusan dunia, hati kita duk nampak kita yang usaha, hati kita duk berserabut dengan benda yang bukan di dalam kekuasaan kita. Macam orang perempuan lah duk jaga lelaki dia supaya tak tambah seorang lagi. Mampu jenuh. Balik tanya, abang berhenti tang mana? Allah. Pensan. Duk jaga supaya tok lelaki dia tak boleh tambah seorang lagi. Pensan lah. Sebab tu duduk dalam takdir Allah, duduk dalam kekuasaan Allah. Hang buat baik sudah lah kan. Biar segak sentiasa, tak pergi ke mana dah. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, adik-adik faham tak? Bukan faham contoh perempuan belakang tu. Belakang ni kan, lagi dia faham tentu ya. Tawakal ni apa dia? Kita i'tiqad, kita percaya dalam hati kita bahawasanya kalaulah sesuatu tu ditakdirkan kepada kita, siapa pun tak boleh halang. Letakkan yang tu di dalam hati kita. Jadi apabila kita letakkan yang tu di dalam hati kita, maka akan menjurus hati kita tu pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apa-apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau. Kalau sesuatu itu bukan jadi hak milik kita, maka tak akan dapat kat kita. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikan kepada engkau. Tuhan tak bagi. Dia tak akan sampai kepada kita. Sama ada keuntungan, sama ada perkara-perkara apa pun yang kita nampak baik pada perkara tersebut, maka dia tak akan sampai. Walaupun seluruh makhluk tolong nak bagi sampai ke kita, benda tu tak akan sampai. Jadi itulah yang perlu ada di dalam hati kita. Cumanya nafsu ni dia menguasai kita. Kita akan jadi marah, kita akan jadi susah kalau benda yang kita hajati itu tak sampai, tak dapat. Yang ni satu perkara yang perlu diselesaikan. Yang pertamanya, kena sedar diri kita tu siapa. Kalaulah kita ni Tuhan, maka tentu perkara yang kita nak akan sampai. Tetapi masalahnya kita bukan Tuhan, kita hamba. Kita ini bukan menguasai, tetapi kita dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati kita mestilah nampak bahawasanya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan, kelemahan. Jadi setiap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sedangkan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang menunaikan kewajipan sembahyang, puasa, zakat, maka pemberian tersebut mestilah bersih daripada segala kekurangan. Maka hendaklah kita terima dan redha. Kalau sesuatu pemberian itu yang kita hajati, sesuatu perkara yang kita hajati tak dapat, terhalang, maka kita kena i'tiqad, kena tahu dalam keadaan kita ni orang yang menunaikan kewajipan. Apa yang Tuhan suruh kita buat, apa yang Tuhan larang kita tinggal, maka tegahan daripada Allah. Tak dapatnya sesuatu benda daripada Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan dan kezaliman. Benda tu memang bagus untuk kita, sebab tu tak dapat tu bagus. Jadi apabila kita nampak yang tu, kita suluh hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka cepat hati kita redha apabila kita tak dapat satu perkara, dan cepat hati kita syukur apabila kita mendapat sesuatu perkara. Dua-dua belah tu menjadi kebaikan kepada kita. Jadi tajuk di sini tajuk tawakal, bergantung hati kepada Allah.
Jadi bukan fokus pada dapat tak dapat. Fokuskan kepada kita ni, adakah sudah jadi orang yang sempurna tawakal dia kepada Allah. Tu. Kalau kita hajati satu perkara, kita bergantung dengan Allah, kita kena faham bahawasanya kita telah bergantung kepada yang menunaikan hajat, yang memberi faedah kepada sekalian makhluk, yang menguasai perbendaharaan sekalian makhluk. Jadi benda yang kita hajati, benda yang kita inginkan ada di Tuhan. Lulusnya pemberian ataupun tak lulusnya pemberian ada di Allah. Jadi apa perlu kita ragu, apa perlu kita takutkan lagi? Takut apa? Dah main point dalam hati kita, fokus pada yang berkuasa. Mana ada lagi yang lagi berkuasa pada Allah? Mana ada satu perbuatan yang boleh mengadakan dan meniadakan lain daripada Allah? Tak ada. Sebab itulah perlu hati kita sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Habis baik. Kemudian sambung lagi nasihat ke-20. Tambah lagi kita orang yang mengaji agama. Lepas habis hafal Quran, cepat-cepat mengaji ta'lim pula. Jangan berhenti sekat jalan. Sambung terus dalam pendidikan agama, mengaji, ambil tahu hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi apa cita-cita kita? Nak jadi apa? Jadi tok guru, jadi ustaz, macam Ustaz Zaki tu. Boleh baca kitab Arab. Lepas tu niat dalam hati nak mengajar umat Nabi SAW. Kalau nak jadi orang yang paling senang atas dunia, inilah orang paling senang. Tok guru, yang rabbaniyin, yang bangsa akhirat, yang bangsa Tuhan lah, bukan hak yang glamour selebriti tu, tak mau tu. Hak ni yang mantap betul ilmu. Jadi yang ni, apa yang kita nak semua dapat. Tanpa perlu kita usaha ikhtiar. Tuhan bagi terus, Tuhan bagi layanan istimewa. Tuhan akan bela kita. Kerana apa? Kerana orang-orang yang duduk dalam bidang agama, yang bangsa ketuhanan ni, yang hati dia berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat perkara-perkara yang paling baik yang Allah Taala berikan kepada hamba-hamba dia di dunia ni. Jadi hati kita bergantung dengan Tuhan. Hati kita pegang dengan Allah. Dah kita jejak kaki kita dalam medan agama ni, jalanan para nabi-nabi dan rasul, teruskan sampai boleh. Sampai boleh ilmu tu. Sijil tu baik pergilah mai kemudian. Sampai kita mantap ilmu tu. Dalam bahagian tauhid kita mantap, dalam bahagian fiqh kita mantap, dalam bahagian tasawuf kita mantap. Kitab-kitab Arab kita boleh baca, tak ada baris, kita tahu makna-makna dia. Kaedah nak membaca kitab, kaedah nak memahami masalah kita tahu. Qawaid fiqhiyah kita mengaji, usul fiqh kita mengaji, qawaid usul kita mengaji. Mengaji satu. Boleh ilmu tu sampai kita ni jadi orang yang tinggi nilai dia di sisi Allah. Maka kita akan beroleh, kita akan dapat apa yang orang lain tak dapat. Bahkan hati kita ni Tuhan bukakan daripada segala hijab-hijab, sehingga hati kita sentiasa dapat merenung dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Proses pertama semasa mengaji, pegang dalam hati kita, bergantung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala 100%, insya-Allah akan dapat. Jadi orang agama lah. Orang agama ni esok nak mati pun tinggi nilai dia. Orang agama. Kalau orang dunia ni dia takat umur muda, tua tak laku. Orang agama ni esok nak mati pun ada orang perempuan berkenan. Esok nak mati ni, malaikat kata hang esok mati, ada lagi orang berkenan. Tinggi nilai dia. Orang agama ni kalau runtuh terus mana pun nilai dia takkan runtuh. Kalaulah orang semua mai nak mengaji kat dia, tinggi nilai dia.
Kalau orang tak mau mengaji kat dia, duk tinggi situ nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. No? Baik. Jadi tok guru. No? Nasihat ke-20. Apa dia? Hakikat ikhlas. Yang sebenarnya ikhlas ni apa dia? Tu nak mengaji. Wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas. Maka ikhlas itu bahawa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala. Kita beramal ibadat ni hanya kerana Allah, hanya nak tunjuk ke Allah. Yang tu ikhlas. Macam ustaz duk mengajar, adik-adik duk mengaji, dan semua orang duk mengaji ni. Kita beribadat ni kerana apa? Kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Pasal kita nak tunjuk kat Tuhan, biar Tuhan nampak kita tengah duk menuntut ilmu. Biar Tuhan nampak kata kita tengah duk mengajar ilmu. Biar Tuhan nampak kata kita duk beribadat kepada Allah. Hati kita lagu tu. Tuhan memandang kita dengan sifat pelihat. Tuhan mendengar kita dengan sifat pendengar. Tuhan tahu kita dengan sifat ilmu. Biar Tuhan nampak kita tengah duk ibadat. Biar Tuhan dengar kita duk ibadat. Biar Tuhan tahu kita tengah duk ibadat. Tu ikhlas, semua nak tunjuk ke Allah. Dan kita buat ni kerana apa? Kerana nak tunjuk ke Allah. Bukan kerana makhluk. Tu ikhlas. Kita tunjuk ke Allah kita sedang tengok kitab. Kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kita sedang mendengar ilmu. Kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kita sedang beribadat. Hati kita tidak ada nak tunjuk kepada siapa-siapa. Tidak ada kehendak daripada habuan-habuan makhluk yang bangsa duniawi. Bukan nak orang puji kita, bukan nak orang sanjung kita, bukan nak orang berkata baik kepada kita. Tak. Kerana apa? Kerana makhluk ni tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kita. Ikhlas ni kita buat sesuatu ibadat semata-mata kerana Allah. No? Dan ikhlas ni dia ada martabat dia. Martabat yang paling rendah, kita buat sesuatu ibadat tu kerana Allah tetapi kerana nak habuan dunia. Contohnya iaitu tulis tepi. Contohnya iaitu seperti kita baca suratul Waqiah kerana nak murah rezeki. Yang tu orang panggil buat ibadat kerana Allah, nak sesuatu faedah. Ikhlas juga. Ikhlas juga diberi pahala di sisi Allah tapi martabat dia rendah. Yang kedua iaitu kita buat ibadat kerana Allah, yakni nak balasan syurga ataupun nak lari daripada neraka. Ikhlas juga. Tetapi ada kait, ada tujuan. Tujuan dia apa? Nak pahala di sisi Allah ataupun nak lari daripada azab siksa, dapat pahala. Martabat yang kedua. Martabat yang ketiga yang paling tinggi, buat ibadat tu kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala tu Tuhan yang berhak diibadatkan. Bukan nak pahala, tak. Bukan kerana nak pahala, bukan nak lari daripada azab siksa, tak, bukan. Bukan nak sesuatu daripada dunia, kemurahan rezeki dan sebagainya, tak. Nak apa? Nak Allah. Hak ni paling tinggi. Daripada satu darjat kepada satu darjat, darjat pertama kepada kedua, darjat kedua kepada tiga, adalah satu perkara yang sukar. Jadi kita kena proseslah hati kita betul-betul. Mula-mula kita beribadat kepada Allah macam kita muda-muda ni, nak apa? Nak murah rezeki dan sebagainya. Kemudian kita isi sikit-sikit dalam hati kita kerana kita nak syurga Allah, nak lari daripada siksa. Kemudian sampai satu peringkat syurga pun tak mau dah. Pasal apa? Pasal hak tu dah Tuhan janji. Kalau buat baik saja Tuhan janji nak bagi syurga. Yang tak dapat tu apa dia? Iaitu memandang zat Allah Subhanahu wa taala, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tu. Sampai kepada peringkat yang ketiga, dia tak nampak dah pahala, dia tak takut dah dengan neraka, semua tu adalah milik Allah. Dia nak Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud tu kerana nak biar Tuhan tengok dia sujud. Kerana apa kita sujud? Kerana nak tengok, nak bagi Allah Ta'ala tengok, nampak kita sujud, dan hati kita memang nak sujud pasal Allah tu Tuhan. Dalam ikhlas ni dia ada sifat jujur. Kalau kita nak tahu kita ni jujur ke tak, kena tanyalah, betul ke aku nak syurga daripada Allah? Betul ke aku ni nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala?
betulkah aku ni suka jalan kebajikan? Itu kita kena tanya, kita kena jawab. Kalaulah kita suka jalan kebajikan, kita nak rahmat Allah, nak redha Allah, adakah dengan cara yang kita buat sekarang Tuhan redha? Cara menuntut ilmu, cara beribadat, cara kita bermuamalat sesama manusia, adakah menempati apa yang Tuhan tuntut? Kalaulah tak menempati apa yang Tuhan tuntut, Tuhan suruh peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan, adab-adab yang Allah Ta'ala detailkan, mana boleh kita kata kita nak Allah? Kerana Allah, orang yang nak kepada Allah, nak redha Allah Ta'ala ni, dia akan buat sekaliannya, sehabis-habis baik ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersih zahir dia dan batin dia. Pasal memang hati dia jujur, dia nak kepada Tuhan. Macam kita nak kepada orang perempuan lah sebelum kahwin. Berapa hantaran? 10,000. Cari. Mas kahwin, I nak rumah banglo sebiji, jadi mas kahwin, bagi. Pasal jujur hati kita nak kat kawan tu. Begitulah hati kita nak kepada Allah. Adakah kita jujur? Maka jujur ni intipati ataupun hati ikhlas. Nak jadi ikhlas yang sempurna, kena jujur. Ada setengah orang dia nak ikhlas tetapi dia tak jujur di dalam hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ibadat dia lembek, tak seperti mana yang dia katakan. Zikir dia tak sempurna, adab dia tak sempurna, tak seperti mana lidah dia kata. Maka orang ni dia tak akan dapat kesempurnaan ikhlas. Dia tak boleh masuk di dalam pintu ikhlas. Dia nak ikhlas kena jujur. Kita mengaji ni, nak hafal Quran ni kerana apa? Kerana nak jadi umat Nabi dan nak bantu Rasulullah sebarkan agama Islam. Memang nak ni, memang cinta ni, memang suka dengan benda ni, memang gembira duduk dalam keadaan ni. Itu jujur. Apabila ada kejujuran dalam hati kita, maka akan timbul keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka ikhlas itu bahawa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala dan hati engkau tidak berasa senang dengan pujian manusia. Dan engkau juga tidak perlu dengan celaan mereka, peduli dengan celaan mereka. Itu ikhlas. Karena yang menggagalkan ikhlas iaitu kehendak kita kepada pujian manusia. Dan yang menggagalkan ikhlas iaitu kehendak hati kita nak lari daripada celaan manusia. Contohnya apabila kita jadi imam. Apabila kita jadi imam, apakah adab-adab ataupun syariat-syariat, hukum-hukum selepas daripada kita selesai bagi salam selepas sembahyang? Apa dia? Mula-mula istighfar 3 kali yang Nabi ajak. Kalau sembahyang Isya lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 3 kali. Itu amalan-amalan yang dibawa di pondok-pondok lah. Yang 10 kali itu subuh dengan maghrib. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, berapa? 3 kali. Kalau yang 7 kali itu subuh dengan maghrib. Itu sabit hadis Nabi SAW. Yang 3 kali ini pun ada hadis, tapi hadis dhaif. Kemudian apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sampai habis. Kemudian baca suratul Fatihah, kemudian baca ayatul kursi, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, campur sekali Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habis. Kemudian kita berdoa. Itu yang diajarkan, yang disusun oleh para alim ulama selepas daripada sembahyang fardu Isya. Jadi kita nak buat kau ni, kalau kita nak kepada redha Tuhan, kita nak baik dengan Tuhan, kita nak ikhlas dengan Allah, buat. Buat tu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak pada pujian manusia. Buat. Lepas tu yang kata takut celaan manusia pula, buat juga. Kalau orang tak mau dengar, orang tak mau wirid, bangkit sila pergi keluar balik. Kita buat juga. Jangan duk kira, sehari dia pemarah, sehari lambat nak balik, tak duk kira dia apa. Tu baru boleh jadi imam. Ni pantang Tan Sri duduk belakang sikit, ayat kursi baca doa. Ayat kursi baca doa pasal Tan Sri nak balik. Jangan duk kira Tan Sri ke Datuk Sri ke apa, kita habiskan doa kita sampai set yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang tu utama. Kalau berasa nak balik dulu, silakan keluar, tak ada siapa larang. Kau tu sifat imam. Faham tak? Faham tak? Yang tu.
barulah akan ada ikhlas dalam hati beribadat kepada Allah. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu ibadat, sagi depa lambat, kata lambat pula, sagi depa marah pula, kan? Tak payah ada peduli. Tak payah ada peduli yang tu. Baik. Kecuali kita jadi imam. Ada orang sakit belakang, hak tu ada tegahan Nabi, hukum syarak kena tahulah juga. Ada orang sakit lutut daripada orang tu, jangan duk tarik suratul Baqarah nak habis orang tu. Hak tu berdosa. Yang tu berdosa. Tak boleh. Yang tu kena raikan orang di belakang. Ataupun ada budak-budak di belakang. Ada ibu-ibu bawa budak-budak, jangan panjang-panjang sangat sembahyang. Kan? Nanti budak-budak tu menangis, malu ibu tu. Itu ada tegahan daripada Nabi SAW, hukum dia makruh. Jadi syariat kena ikut. Adapun tangwirik sunat-sunat ni jangan layan orang. Pasal mereka bebas nak duduk dalam ni ataupun nak keluar, mereka boleh balik, mereka boleh apa. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Kembali balik, iaitu ikhlas ni apa dia? Hati kita, amalan kita yang kita buat itu untuk Allah. Jangan hati kita berasa senang dengan pujian manusia. Jangan nak ambil pujian manusia. Begitulah juga jangan kita takut dengan celaan manusia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Masuk Isya. Kemudian nasihat ke-21, hakikat riya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengaji bab riya pula. Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Ada? Ada soalan? Tak ada, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. Tuan-tuan muslimin muslimin